Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Bertemu kembali kita di Rhapsody Reality TNI Malaysia. Apa kabar semua? Mari kita bersama-sama mendengar firman Tuhan yang telah dikongsikan oleh Pastor Chris untuk hari ini yang bertajuk Kita Sedang Berada Dalam Peperangan. Ayat pembukaan bagi tajuk kita hari ini ialah dari 2 Korintus 10 ayat 3. Kerana walaupun kita hidup di dunia, tetapi kita tidak berperang dengan cara duniawi. Walaupun kita hidup di dunia ini, tetapi kita terlibat dalam peperangan rohani. Dalam Efesus 6 ayat 12 hingga 13, Rasul Paulus memberitahu kita tentang kerohanian peperangan ini. Dia berkata, kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di angkasa. Perhatikan bahawa konflik ini sentiasa akan ada dan dia juga merujuk pada hari jahat itu yang membantu kamu untuk memahami perbezaan di antara peperangan dan pertempurannya. Peperangan adalah pengisytiharan akan keadaan permusuhan. Dalam 1 Korintus 14 ayat 8 memberitahu kita, dan jika trompet mengeluarkan bunyi yang tidak menentu, siapakah yang akan bersiap untuk berperang? Pertempuran adalah sebuah pertarungan yang sebenar. Ketika pertarungan yang sebenar bermula, itulah pertempuran peperangan. Ungkapan yang lain bagi peperangan adalah apabila kamu bersaing untuk sesuatu. Ianya lebih bersemangat dan kamu tidak semestinya menggunakan senjata. Artinya di sini adalah kita mempunyai musuh untuk ditentang, iaitu syaitan. Kadang-kadang orang keliru dan berkata, "Aku ingatkan aku telah menaklukkan perkara ini." Hakikatnya yang sebenarnya adalah kamu sedang berperang. Iblis tidak tidur. Renungkan cubaan yang telah dialami oleh Yesus. Alkitab mengatakan, apabila iblis selesai mencubai Yesus dengan segala upaya, dia meninggalkan Yesus untuk sementara waktu. Lukas 4 ayat 13. Iblis meninggalkannya sehingga waktu yang sesuai tiba. Syaitan tahu bahawa dia telah dikalahkan pada waktu tersebut. Jadi dia meninggalkannya untuk datang kembali pada masa yang dia rasakan baik. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 hingga 9 mengatakan, sedarlah, berjaga-jagalah kerana musuhmu, si iblis, berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat ia telan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Tidak kira siapa musuh yang berusaha sedaya upaya untuk menentang Injil dan anak-anak Tuhan, ia bukannya suatu masalah. Musuh itu berada di bawah tapak kaki kita. Dalam Efesus 6 ayat 10 hingga 11 mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu iblis. Kamu mempunyai penguasaan dan kekuasaan ke atas pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dan roh-roh jahat di alam syurgawi. Gunakanlah segala senjata rohani yang kamu miliki. Dalam Efesus 6 ayat 14 hingga 18, untuk menahan mereka, untuk mematahkan segala strategi dan tipu muslihat mereka, dan untuk menggagalkan semua perbuatan jahat mereka. Haleluya! Sekarang sama-sama kita membuat pengakuan.
Terima kasih ya Bapa yang terpuji atas kekuasaan yang diberikan kepada aku dalam Kristus untuk mengalahkan syaitan dan konco-konconya. Aku diperlengkapkan dengan sepenuhnya dan diperkuatkan dengan seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Kuat di dalam Tuhan dan dalam kuasa kekuatannya untuk menang pada hari yang jahat itu. Aku bersyukur selama-lamanya atas kasih dan kebaikan-Mu. Amin. Untuk renungan tambahan, sama-sama kita membaca di 2 Korintus 10 ayat 3 hingga 5 dan 1 Petrus 5 ayat 8 hingga 9. Sampai kita bertemu lagi di renungan akan datang. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah. Sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.